Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang bekas pelajar di sebuah sekolah menengah agama di negeri Johor. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang dah ditelan oleh seekor ikan paus ketika mencari lobster. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Sofia untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku dah lama. Masa tu Sofia baru berumur 14 tahun. Sekarang ni Sofia dah dewasa lah. Dah bekerja, dah berkeluarga. Perkara ni berlaku masa dia bersekolah di sebuah sekolah menengah agama di negeri Johor. Di sekolah tu macam sekolah agama lain lah. Pelajar lelaki dan pelajar perempuan memang asing. Hostel asing. Kelas belajar pun asing. Sofia ni, dia jenis yang tak bergaul sangat dengan orang. Dia tak bergaul sangat dengan pelajar-pelajar lain di sekolah tu. Memang jenis macam tu, dia lebih selesa menyendiri. Tapi, walaupun sifat dia macam tu, dia ada seorang kawan baik di sekolah tu. Kawan baik Sofia ni, nama dia Aina. Aina pun sama macam Sofia, tingkatan 2, 14 tahun. Diorang berdua ni boleh rapat sebab banyak persamaan. Kedua-duanya tak suka berkawan ramai-ramai. Pergi ke mana-mana, pergi ramai-ramai. Dia tak suka macam tu. Dia lebih suka menyendiri, berkawan berdua saja macam tu. Tapi ada lagi sebab lain yang menyebabkan diorang ni boleh rapat. Sofia dan Aina ni sebenarnya ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Sofia, mata dia mudah nampak makhluk halus. Memang daripada kecil lagi. Sofia ni dah biasa ternampak-nampak kelibat makhluk halus. Aina pula lebih kurang macam Sofia. Tapi kemampuan dia tu lebih lagi daripada Sofia. Kalau Sofia, dia cuma mampu melihat saja. Melihat dan mengesan kehadiran makhluk-makhluk ni. Tapi Aina ni, dia siap boleh berkomunikasi, boleh bercakap dengan makhluk-makhluk halus ni. Pelajar-pelajar di sekolah agama tu, terutamanya yang perempuan lah, selalunya kalau pandang si Aina ni, diorang akan pandang pelik. Sebab Aina ni kadang-kadang memang dia akan bercakap seorang-seorang. Kadang-kadang ketawa seorang-seorang. Tiba-tiba ketawa. Tak tahu kenapa. Yang faham Aina cuma Sofia seorang saja. Sofia tahu kenapa Aina jadi macam tu. Masa Sofia masuk tingkatan 2, Sofia dan kawan-kawan sekelas dia terpaksa berpindah ke kelas lain. Diorang terpaksa berpindah ke sebuah kelas di blok lelaki. Tapi buat sementara waktu saja. Sebab kelas asal diorang tu ada masalah teknikal, tak tahulah rosak ke apa kan, nak renovate ke macam tu lah. Jadi terpaksalah Sofia dan juga classmate dia berpindah ke kelas tu. Kelas di blok lelaki ni kelas hujung dan memang dah lama tak digunakan. Kelas sementara ni terletak berhampiran dengan padang, sebelah padang. Pada mulanya berpindah ke kelas tu semuanya okey, tak ada apa-apa yang pelik lah. Sampailah satu pagi. Pada satu pagi ni Sofia bersiap awal. Lepas subuh tu, dia terus bersiap-siap pergi ke kelas. Masa tu baru pukul 6 lebih. 6 lebih pagi. Tak tahulah kenapa pagi tu Sofia pergi awal ke kelas. Masa Sofia sampai dekat kelas tu, keadaan masih lagi gelap. Jadi timbul perasaan yang seram sejuk sikit. Tapi Sofia tak endahkan lah. Dia duduk aja dalam kelas tu. Dalam keadaan berseorangan dalam kelas tu, tiba-tiba Sofia terhidu satu bau yang sangat busuk. Tadi tak ada. Tiba-tiba je bau tu datang. Entah daripada mana datangnya bau tu. Sofia bangun daripada kerusi dan terus berjalan dalam kelas tu. Dia carilah apa benda yang sebabkan bau busuk macam ni. Disebabkan Sofia tak tahan dengan bau tu, Sofia akhirnya keluar daripada kelas. Masa terus berjalan. Tak lama lepas tu, hari pun makin cerah. Dan adalah seorang demi seorang kawan dia datang ke kelas. Bila dah ramai classmate Sofia masuk dalam kelas, Sofia pun masuk semula dalam kelas. Tapi masa tu dah tak ada bau tu. Bau busuk tadi dah tak ada. Sofia mula rasa pelik. Apa benda yang dah berlaku ni sebenarnya?
Pada jam 7.30 pagi, perhimpunan pun dimulakan. Semua pelajar pergi dekat dataran. Bila dah habis perhimpunan, semua pelajar masuk ke kelas masing-masing. Bila dah masuk dalam kelas, Sofia pun bercakap dengan Aina. Dia ceritalah apa yang berlaku pagi tadi. Dia terbau satu bau yang sangat busuk dalam kelas tu. Bila Aina dengar apa yang Sofia cerita, Aina sekadar senyum saja. Lepas tu Aina cakap, tak apa, nanti waktu rehat aku cerita. Sofia rasa pelik bila dengar Aina cakap macam tu. Dia bercakaplah dalam hati, cerita apa benda pula ni. Bila jam dah menunjukkan pukul 2 petang, semua pelajar keluar daripada kelas, keluar pergi makan. Masa tu dalam kelas tak ada orang, kecuali Aina dan Sofia. Diorang tak pergi makan pada masa tu. Masa itulah Aina dan Sofia mula bercakap. Bercakap pasal benda tadilah, pasal bau busuk tu. Aina tanya Sofia, kau tahu tak sebenarnya apa benda yang kau bau pagi tadi, bau busuk tu? Sofia pun jawab, aku tak tahu. Aku dah cari dah dekat mana datangnya bau busuk tu, punca dia. Tapi tak jumpa. Tak tahulah daripada mana datangnya bau busuk tu. Lepas tu Aina bagi tahu, sebenarnya punca bau busuk tu adalah daripada mayat. Mayat yang tertanam dekat bawah kelas kita ni. Aina bagi tahu Sofia, sebenarnya dekat bawah lantai kelas sementara diorang tu, dekat blok lelaki tu, tertanam satu jasad, satu mayat. Tapi ramai tak tahu. Memang orang tak tahulah dekat sekolah tu, kecuali 2 orang, Aina dan seorang ustaz yang bernama Ustaz Malik. Sebabnya Aina dan Ustaz Malik ni ada deria ke-6. Dia nampak benda tu. Aina menambah lagi, sebenarnya bau busuk yang kau hidu pagi tadi tu adalah benda tu, jelmaan mayat yang tertanam bawah kelas kita ni. Dia datang dekat engkau sebab engkau ni berani sangat datang ke kelas awal pagi macam tu, seorang-seorang. Pukul 6 lebih pagi kau dah datang kat sini. Sebab itulah dia datang jenguk engkau. Bila Sofia dengar apa yang Aina cakap, Sofia sebenarnya tak percaya. Dia rasa macam Aina ni mengarut, mereka-reka cerita. Takkanlah ada mayat dekat bawah lantai kelas ni orang tak perasan, orang tak tahu. Tapi Sofia ni, dia tak cakap lah, dia tak percaya. Sekadar dalam hati dia je. Pada malam harinya, hari yang sama, Sofia buat kerja sekolah sorang-sorang dekat dom dia. Dom Sofia ni dihuni oleh 14 orang pelajar. Terletak di tingkat paling atas dan paling hujung, bersebelahan dengan bilik store. Masa tu dah pukul 12.30 malam. Keadaan dekat dom Sofia ni memang dah gelap lah. Sebab peraturan di asrama tu perlu tutup lampu pada jam 11.30 malam. Sofia sebenarnya pada masa tu, dia buat kerja sekolah tu dekat depan pintu dom bahagian luar. Sebab dekat situ aja ada lampu. Dalam dom memang dah gelap. Sofia terpaksa sebenarnya buat kerja sekolah tu. Sebab kerja sekolah tu kena hantar esok, subjek Quran dan Sunnah. Minggu lepas, Sofia dah kena denda berdiri dalam kelas. Nasib baiklah dalam kelas dia tu semua perempuan. Kalau tak memang malulah. Lagi satu yang buatkan Sofia ni terdesak sangat nak buat, kerja sekolah tu kena hantar esok pagi. Lagi satu, guru yang mengajar subjek Quran dan Sunnah ni sangat garang. Jadi Sofia takut. Sebab itulah Sofia macam mana sekalipun dia kena selesaikan juga kerja sekolah subjek Quran dan Sunnah tu pada malam tu. Dalam keadaan leka buat kerja sekolah tu, Sofia tak sedar masa berjalan. Sedar-sedar dah pukul 2 pagi. Sedang Sofia menulis nak siapkan kerja sekolah dia tu, Sofia dapat rasa kehadiran. Kehadiran sesuatu berhampiran dengan dia. Macam yang saya bagi tahu awal tadilah. Sofia ni mata dia kadang-kadang boleh nampak benda-benda makhluk halus ni. Dan dia boleh kesan bila makhluk halus ni hadir berhampiran dengan dia. Dan itulah perkara yang terjadi pada malam tu. Sofia sebenarnya dah banyak kali hadap keadaan macam tu. Sofia pun angkat kepala perlahan-lahan. Masa tu, Sofia ternampak sesuatu. Sofia nampak ada seorang budak lelaki sedang berdiri di hujung koridor di hadapan bilik store. Daripada saiz badan budak lelaki tu, mungkin dalam lingkungan umur 12 tahun. Budak lelaki tu pakai baju. Kepala dia tunduk ke bawah, memandang ke arah lantai. Baju budak lelaki tu basah dengan darah. Sofia mula rasa seram sejuk pada masa tu. Tapi ini bukanlah pertama kali dia nampak penampakan macam tu. Jadi Sofia cuba tak endahkan budak lelaki tu. Sofia pandang balik dekat buku dia, disambunglah menulis. Sambung buat kerja sekolah dia tu. Tiba-tiba Sofia terdengar budak lelaki tu panggil nama dia. Sofia. Sofia.
Bila Sofia dengar nama dia dipanggil macam tu, Sofia jadi terkejut. Sebab sebelum ni memang dia dah pernah nampak benda-benda macam ni. Tapi tak pernah nama dia dipanggil macam tu. Sofia pun pandang sekali lagi ke arah budak tu. Masa tu Sofia nampak budak tu pandang ke arah dia. Tadi dia menunduk ke bawah kan. Sekarang ni dia dah angkat muka. Dia pandang ke arah Sofia. Masa tu Sofia sangat-sangat terkejut. Sebab kepala budak ni pecah rupanya. Muka dia hancur. Tapi Sofia masih lagi boleh nampak bentuk mulut budak ni. Budak ni sedang tersenyum memandang ke arah dia. Bila Sofia nampak muka budak tu macam tu, pecah, muka hancur macam tu, dia jadi takut. Sofia mula kemas buku-buku dia, alat tulis dia semua dia kemas. Dia pun bangun perlahan-lahan, masuk dalam dom, tutup pintu. Sofia terus berjalan dengan laju menuju ke arah katil dia. Dia simpan buku dia semua, alat tulis dia, naik atas katil, terus tarik selimut. Sofia menggigil pada malam tu. Dia baca 4 kul, dia baca ayat kursi, dia cuba tidur. Akhirnya dia berjayalah tidur. Keesokan harinya Sofia demam. Sofia bangun lewat. Jadi Sofia tak pergi sekolah lah pada hari tu. Sofia cuma terbaring aja dalam dom sampailah pukul 2 petang. Pada jam 2 petang, Aina datang. Datang bawa makanan. Bila Sofia dapat makanan tu, Sofia pun terus makan. Sebab dia memang lapar, tak makan daripada pagi. Aina pada masa tu duduk berhadapan dengan Sofia. Aina cuma tersenyum aja tengok Sofia makan macam tu, berselera makan. Aina pun mula bercakap. Aina kata dia tahu apa yang Sofia nampak semalam. Sofia pula rasa pelik lah. Ai, macam mana kau tahu? Aina pun cakap, memanglah aku tahu. Aku kenal budak yang kau nampak tu. Budak tu ada dekat sebelah aku ni. Bila Sofia dengar Aina cakap macam tu, Sofia berhenti makan. Muka dia bertukar menjadi pucat. Dia takut. Bila Aina nampak muka Sofia dah jadi pucat macam tu, Aina pun cakap, tak apa, Sofia, engkau jangan takut. Budak ni nama dia Akil. Akil datang semalam sebab dia nak tunjuk dekat engkau. Nak bagi tahu dekat engkau, dia ni wujud. Sebab dia tahu engkau tak percaya dia ada dekat situ. Dia tak ada niat pun nak takutkan engkau. Bila Sofia dengar Aina cakap macam tu, Sofia rasa lega sikit. Tapi dalam masa sama, Sofia rasa pelik. Ai, benda ni ada nama ke? Aina pun cakap, mestilah ada nama. Benda ni sebenarnya adalah Corin. Corin kepada budak yang mati tu. Nama budak yang mati tu adalah Akil. Jadi benda ni pun nama dia Akil. Sofia pada masa tu, dia terasa ingin tahu. Dia nak tahu apa yang dah berlaku, apa yang dah terjadi kepada budak yang bernama Akil ni. Jadi Aina pun mulalah bercerita. Sebenarnya, sebelum sekolah menengah agama diorang ni dibina, ada sebuah rumah anak-anak yatim dekat situ. Tapi rumah anak yatim tu dah dirobohkan. Dirobohkan untuk bina sekolah diorang, sekolah menengah agama. Sebabnya rumah anak-anak yatim ni dah berpindah. Ada rumah baru di lokasi lain. Perkara ni terjadi masa mula-mula orang nak bina sekolah tu. Kelas sementara diorang tu, blok lelaki tu, adalah antara blok pertama yang dibina. Kelas sementara diorang tu, macam yang saya cakap tadi, terletak berhampiran dengan padang. Pada fasa permulaan bangunan tu nak dibina, kebanyakan anak-anak yatim ni masih lagi belum berpindah. Diorang masih ada dekat situ, bermain dekat situ. Akil ni sebenarnya adalah salah seorang penghuni di rumah anak yatim tu. Dia pun anak yatim. Pada satu petang ni, Akil dengan kawan-kawan dia macam biasa, pergi dekat padang main bola. Tapi petang tu Akil tak berapa sihat. Jadi Akil duduk dekat tepi padang je lah, tengok aja kawan-kawan dia main. Pada masa yang sama, berhampiran dengan padang tu, ada kerja-kerja pembinaan sedang dijalankan. Jadi berhampiran dengan padang tu, ada banyak benda lah. Ada jentera berat, ada longgokan pasir, longgokan batu, ada simen, ada longgokan tanah merah, macam-macam benda lah. Akil pada masa tu rasa seronok. Seronok lah tengok kawan-kawan dia main bola. Tiba-tiba salah seorang daripada kawan Akil ni tendang bola tu, kuat tendang. Lepas tu bola tu melambung tinggi, sampailah keluar padang, sampai dekat tapak pembinaan tu. Memang dah tak nampak lah bola tu. Lepas tu kawan-kawan Akil ni minta tolong lah. Minta tolong Akil supaya ambilkan bola. Sebab masa tu Akil tak main. Akil memang dah duduk di tepi padang. Jadi Akil pun pergilah cari bola tu. Akil mencari bola tu sampailah dekat tapak pembinaan, tempat orang buat kerja. Tempat tu memang bising. Bising dengan bunyi jentera berat.
Bunyi jentera berat, bunyi orang buat kerja, bunyi mesin, macam-macam lah. Dekat situlah Aqil nampak bola tu rupanya ada dekat bawah tayar. Tayar salah sebuah jentera berat yang ada dekat situ. Aqil pun pergilah, pergi hulurkan tangan nak ambil bola tu, tapi tak sampai. Lepas tu Aqil hulurkan kaki nak tendang bola tu. Nak tendang bola tu keluar daripada bawah tayar tu lah. Tapi tiba-tiba jentera berat ni mula bergerak mengundur ke belakang. Bila tayar jentera berat tu dah bergerak dan mengundur ke belakang, memang hancurlah. Bola tu pecah, kaki Aqil pun hancur, kena lenyek dengan tayar tu. Aqil menjerit kesakitan. Tapi jeritan Aqil tu memang tak dengar lah. Orang tak dengar Aqil menjerit. Sebab tempat tu sangat-sangat bising, dicampur dengan bunyi enjin jentera berat tu. Enjin tu sangat kuat. Memang tak dengar suara Aqil. Tapi penderitaan Aqil tak habis dekat situ. Tayar jentera berat tu berpusing. Berpusing ke arah Aqil dan mengundur lagi ke belakang. Jadi pada masa tu boleh bayanglah, memang sangat-sangat kesian. Seluruh tubuh Aqil hancur, digilis jentera berat tu. Pekerja pembinaan dekat situ, seorang pun tak sedar Aqil ada dekat situ. Diorang teruskan kerja macam biasa. Diorang terus ratakan kawasan tu. Letak tanah merah, letak pasir, kemudian diorang letak semen di kawasan tu. Masa terus berjalan, kawan-kawan Aqil ni yang ada dekat padang dah mula risau. Diorang tak tahu Aqil ni pergi kat mana. Daripada tadi tak balik-balik. Diorang pun mula cari Aqil, tapi tak jumpa. Bagi tahu pula dekat warden. Warden yang menjaga anak-anak yatim ni lah. Warden pun cari dengan semua pekerja dekat situ. Tapi seorang pun tak jumpa Aqil. Akhirnya kehilangan Aqil ni senyap macam tu saja. Sebab Aqil ni anak yatim. Macam itulah kisah Aqil. Mati dan bersemadi di bawah lantai kelas diorang. Kelas sementara diorang. Sofia rasa sangat sedih bila dengar Aina bercerita kisah Aqil ni. Mata dia berair, hampir-hampir menangis. Sedih. Keesokan harinya, Sofia dah rasa sihat, dah tak demam. Dia pun berpakat dengan Aina nak jumpa Ustaz Malik. Diorang pun pergilah jumpa Ustaz Malik. Diorang ceritalah. Cerita pasal Sofia ni nampak Aqil. Lepas tu diorang berpakat nak adakan satu majlis tahlil. Ustaz Malik bersetuju. Masa diorang kumpulkan pelajar tu, Ustaz Malik ni bagi tahulah. Konon-kononnya Aqil ni adalah anak saudara dia. Baru meninggal dunia. Macam itulah kisah yang diceritakan oleh Sofia. Semasa dia berumur 14 tahun, belajar di sebuah sekolah menengah agama di negeri Johor. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ini, saya nak ceritakan tentang seorang lelaki. Seorang lelaki Amerika Syarikat yang dah ditelan oleh seekor ikan paus. Nama lelaki ni adalah Michael. Michael Packard. Michael Packard ni adalah seorang penyelam profesional. Kerja dia tangkap udang. Udang jenis lobster. Masa perkara ni berlaku, Michael dah berumur 56 tahun. Memang dah lama lah dia buat kerja ni, menyelam tangkap udang lobster. Dah 40 tahun pengalaman dia menyelam. Selepas kejadian tu, selepas dia ditelan oleh ikan paus tu, dia ditemu ramah oleh satu stesen TV. Masa itulah Michael berkongsi pengalaman dia. Michael mula bercerita, pada hari kejadian tu, macam biasalah rutin harian. Dia dan juga kawan dia menaiki bot di permukaan laut Cape Cod, Massachusetts, Amerika Syarikat. Diorang pun mula bergerak menaiki bot. Sampai di lokasi sangkar lobster tu, macam biasa. Kawan dia tunggu dekat atas bot. Manakala Michael pula terjun menyelam. Menyelam sebab nak pergi cek sangkar lobster tu. Michael menyelam pada kedalaman 10 meter. Barulah sampai dekat sangkar lobster. Sedang Michael periksa sangkar lobster tu, Michael terperasan daripada arah bawah ada satu benda yang berwarna hitam, besar dan berbentuk bulat. Mula-mula Michael fikir benda tu adalah seekor jerung. Tapi belum sempat Michael berfikir apa-apa, tiba-tiba di sekeliling Michael berubah menjadi gelap. Masa tu baru Michael sedar dia dah ditelan oleh seekor ikan paus. Michael cakap masa tu memang dah tak ingat apa dah. Ingat mati, ingat anak, ingat isteri. Itu aja. Memang Michael dah putus asa masa tu. Memang dia fikir dia akan mati. Michael tak boleh kawal pergerakan badan dia dalam mulut ikan paus tu. Dia berpusing-pusing dalam keadaan gelap. Nasib baik pada masa tu,
Michael pakai kelengkapan yang lengkap. Kelengkapan menyelam. Maknanya dia pakai semualah. Dia pakai tangki oksigen, dia pakai topeng untuk bernafas tu. Lepas tu dia pakai benda macam apa? Kaki itik tu. Semua dia pakai. Kalau dia tak pakai semua tu, memang dah mati dalam mulut ikan paus tu. Lebih kurang 30 saat lepas tu, tiba-tiba ikan paus tu timbul ke permukaan air. Dan Michael mula nampak ada cahaya. Sedar tak sedar, Michael dah melambung ke udara. Tinggi dia melambung. Rupanya pada masa tu, ikan paus ni dah muntahkan Michael. Dia sembur Michael tinggi ke udara. Kemudian Michael jatuh, terhempas ke permukaan air. Kawan Michael yang ada atas bot ni, dia tak tahu pun sebenarnya apa benda yang dah berlaku. Sebab dia tak nampak pun ikan paus tu. Tahu-tahu nampak Michael terbang ke udara, terhempas ke atas permukaan air. Bila dah nampak keadaan Michael jadi macam tu, dia pun pergilah hampiri Michael. Tarik Michael, bawa naik ke atas bot. Masa itulah Michael bagi tahu kawan dia. Tadi dia ditelan oleh ikan paus. Dipendekkan cerita, Michael pun dibawa ke hospital. Tapi tak lamalah. Keesokan harinya pihak hospital bagi Michael balik ke rumah. Sebab dia tak mengalami apa-apa kecederaan yang serius lah. Hanya sekadar lebam-lebam saja di bahagian badan. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.